jelaskan matlamat. Mulai daripada hari ini, tulis dalam buku kita. Matlamat aku nak menjadikan AG Genesis ini sebagai satu company yang akan dapat bersama-sama dengan aku melonjakkan kehidupan aku. Untuk menjadikan menjelang bulan Disember tahun ini, aku nak aku punya bonus, monthly bonus, something like 30-40,000 a month. Kerja boleh. Memang boleh. Saya yakin boleh. Saya tengok produknya tadi yang diberikan kepada saya tadi. Allah, saya tengok bungkusannya cantik. Setengah-setengah tu tuan-tuan, ya Allah. Betul-betul main gam-gam dia. Ini very nicely packaged. Dan saya tengok dia punya mutunya. Datuk Khair bercerita dengan saya tadi macam mana dia makan, macam mana dia rasa rejuvenation itu, kekuatan yang ada kepada dia, memikirkan kepala bila kita banyak-banyak sangat kerja, tapi ini memberikan satu power, the soothing power daripada bahan yang dimakan itu kalau sebabnya betul-betul dapat diterjemahkan kepada benda yang real dan memang real. Saya rasa satu keupayaan, satu kemampuan yang mesti saudara akan dapat membantu saudara menjadi entrepreneur yang sangat berjaya dalam AG Genesis. Next ialah tentang, bukan saya kata next tadi, okey. Okey, ni mesti sentiasa fokus. Ini pun saya sebutkan tadi. Fokus. Memanglah tuan-tuan dalam MLM ni. Kejap-kejap kita balik daripada sini naik bas, jumpa kawan daripada MLM yang lain. Oh, bagus lah kita buka buku. Terima punya account. Kita pun dah tadi ya ke? Belum turun bas lagi, naik lagi seorang lagi, cerita pula dia punya. Iya ke? Dalam MLM ni tuan-tuan meloncat satu meloncat. Saya cuba tuan-tuan tengok history orang yang meloncat daripada satu company ke satu company. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang berjaya akibat dari loncatan. Tak ada seorang. You prove me. Bagi tahu nama satu orang yang berjaya meloncat daripada satu company ke satu company, meloncat di satu MLM ke satu MLM, tak akan berjaya. Pasti tak akan berjaya. Pasal tak fokus. Okay, next. Sering berinteraksi dengan mereka yang berjaya. Ni cari tuan-tuan. Ni dalam kita ni, dalam AG Genesis ni, Cik Yahya tadi, Cik Syamsuddin tadi, Ibu Fatimah tadi, Raja tadi, Saiful tadi. Pergi rumah dia, bawa sikit goreng pisang, duduk dengan dia 1 petang 2 jam. Berkenal dengan isteri dia. Bila berkenal dengan isteri dia, kan bagus dah. Kalau dia tak ada pun isteri dia, tentulah banyak cerita-cerita kejayaan dia. Biasa manusia ni, cerita kejayaan orang yang pertama diceritakan kejayaannya biasanya pada isteri dia. Jadi tak ada buat baik dengan isteri dia, tapi jangan pula buat baik dengan suami orang. Tapi buat baik atas dasar bekerja profesional seperti ini, yang kita betul telus atasnya begitu pun bawahnya begitu telus, itu tidak menjadi masalah saya. Dan kita tengoklah dia punya akhlaknya, jangan jumpa bersorang-sorang, jumpa dalam kumpulan, jumpa di tempat yang dapat dilihat oleh manusia yang lain, dia telus, tak menimbulkan masalah. Okey, next. Baca bahan-bahan penulisan ni. Baca bahan-bahan penulisan yang boleh membawa kepada kejayaan diri. Banyak betul-betul bahan-bahan penulisan. Small books ya, jangan point dia. Cara nak meningkatkan, dia kata cara nak meningkatkan confident diri, yakin diri. Jadi 10 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam mana cara nak buat? 3 cara nak buat. 1, 2, 3. Buku-buku ini kena baca. Ini namanya self-development book. Buku ni biasanya banyak di airport. Di airport cukup banyak. Dia punya kat lapangan terbang, tuan-tuan pergi kat lapangan terbang mana-mana, Kota Kinabalu, pergi Kuala Lumpur, pergi mana-mana ke, tuan-tuan dapat pergi kedai buku dekat airport tu, biasanya banyak buku-buku mengenai self-development. Inilah namanya buku-buku yang tuan kena baca. Dalam bahasa Melayu pun dah banyak, dalam bahasa Indonesia pun lagi banyak untuk kita baca. Barulah kita ada, kata orang dia punya tuan-tuan, dia punya gagasan, ilmu, pemikiran, macam mana nak berjaya, pandangan orang lain, gambaran orang lain, cara hidup orang lain, cara orang lain berjaya, contoh-contoh kejayaan, banyak yang boleh kita jadikan sebagai latar
untuk kita latar belakang kita, untuk kita mengejar kejayaan tersebut. Kemudian mana ni? Kuasai ilmu dan kemahiran terkini terutama di bidang MLM. Ini pun kena kuasai. Sebab bagi AG Genesis ni, macam saya katakan, not a normal MLM. It is a cyber MLM. It is a global cyber MLM. It is a cyber gateway. Hai, sebab itu kena kuasai. Terutamanya sedikit kemahiran menguasai komputer. Tak kena sikit-sikit lah, sekejap je. Komputer ni tuan-tuan nampak, kita yang jari kita tak boleh lentur dah, dia boleh keras jari kita ni. Dalam seminggu dia lembut dengan komputer. Betul. Kalau tuan-tuan dalam satu kesannya, kalau tuan-tuan yang umur dah 50 sebagai ibu menguasai komputer, anak cucu kita lagi mudah menguasai komputer. Jadi kat rumah kita tuan-tuan gunakan, cari satu yang second hand komputer. Kena ada. Tuan-tuan nak bawa operasi di rumah mesti ada komputer. Second hand sekarang ni komputer semua sekali lengkap. Tak sampai 600 sikit tuan-tuan dapat full set. Termasuk printer. Ni barulah daripada rumah kita. Orang datang terus merah komputer. Tengok agak punya bonus ya. Kenapa sikit no? Okay. Next, kuasai kedua-dua kemahiran hard skill dan soft skill. Saya membezakan tuan-tuan hard skill dengan soft skill. Apa yang dikatakan hard skill? Kemahiran yang keras. Apa dia? Misal kemahiran yang keras ialah kemahiran komputer. Kemahiran yang keras, kemahiran memandu. Kalau tak tahu mandu pun susah juga kita nak agakkan isteri suami hantar. Suami hantar, hari yang kedua dia senyum. Hari yang ketiga kau gila sendiri. Susah ni kau ni kata. Apa lagi kemahiran keras? Kemahiran keras tuan-tuan dan puan, buat akaun kita sendiri. Paling tidaknya ada rekod, itu kemahiran keras. Apa kemahiran keras lagi? Tahu mengira kita punya bonus, kiraan bonus, itu kemahiran keras. Apa kemahiran keras lagi? Boleh cerita tentang produk, itu kemahiran keras. Tapi yang disebutkan tentang soft skills ni, soft skill. Apa soft skill? Bukan komputer. Soft skill, senyum kita itu soft skill. Bila nak senyum, dengan siapa nak senyum, berapa banyak nak buka mulut kita untuk senyum. Kan? Untuk orang itu yang biasa jumpa dengan kita, macam mana senyumnya. Untuk orang pertama kali kita jumpa, macam mana senyumnya. Untuk orang tua, macam mana senyumnya. Untuk orang muda, macam mana senyumnya. Kena. Kita jumpa pergi rumah orang lah, katakan tuan. Suami dia ada, isteri dia ada, anak dia ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Mesti keempat-empat tu lain senyumnya. Dengan suami dia, tuan-tuan senyum macam mana? Perempuan nak senyum dia. Takkan? Itulah namanya soft skill. Kau tu acquire. Apalagi dalam budaya Melayu, dalam budaya Tionghoa, dalam budaya India, budaya Timur, yang ini sangat-sangat dituntun, sangat-sangat terlibat. Tak boleh. Kita misalnya di suami isteri, kita tanya suami dia, kita banyak cakap dengan suami, tak banyak cakap dengan isteri. Tak boleh. Manusia ada jealousy, manusia ada bacaan yang lain dan sebagainya. Itu semua soft skill. Apa lagi soft skill? Ada yang soft skill tadi, katakan. Okey, bercakap ni soft skill ni. Bercakap ni. Cara bercakap, cara nak buat joke, cara nak menarik perhatian. Kalau orang tu tengah-tengah nak tidur, macam mana nak cakap pada orang yang nak tidur. Sebagian mudah yang tak ada ni. Kan? Macam mana caranya? Macam mana caranya tuan-tuan, you catch the audience. Macam mana caranya catching audience? Catching the attention of audience. Bila nak tinggikan suara, bila nak rendahkan suara, bila nak melamar, bila nak memujuk, semuanya ada dalam public speaking. Saya cadangkan tuan ya, bagi AG Genesis ni salah satu soft skill ni ialah public presentation. You must acquire public presentation. Kita takkan nak jumpa, tidak masa nak jumpa dua orang lagi. Kita dengan dia dua orang lambat. Kita kumpulkan 6 orang, kita buat satu presentation. Kumpulkan 6 orang, 10 orang, satu presentation. Cepat. Kita nak susun dia pun cepat. Jadi cara ni kita kuasai. Jangan boring. Nanti orang kata, kalau orang masuk dalam bilik, dengar kita dalam 1 jam, boring. Dia tu boring. Kenapa nak kami semua dia cakap boring? Itu maknanya kita tak dapat tangkap dia, kita tak dapat kuasai dia. You cannot capture their attention, you cannot capture their eyes, you cannot capture their ears. Jadi maknanya kelemahan pada kita itu soft skills. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan, next